ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat أعزني الله وإياكم. Muslimin muslimat hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu dan insya-Allah kita akan meneruskan bacaan kitab tanda-tanda kiamat ini. Kita memasuki bab terakhir, iaitu 6 tanda terakhir. Ya, baik. Yang termasuk daripada 6 tanda akhir yang dibahaskan dalam kitab kita ini adalah, yang pertamanya adalah keluarnya binatang dari perut bumi ataupun dabbatul ard. Dan dia 6 perkara ni dia bukanlah mestinya, dia sebab benda tajuk-tajuk begini, ada banyak perkara yang kita tak tahu pun sebenarnya dia berlaku bila, macam matahari terbit dari barat kan. Kita dah bahas tu, yang tu dulu tajuk tu, matahari terbit dari barat. Jadi kita tak tahu dia berlaku tu bila, ya hadirin sekalian. Gempa bumi dan tanah runtuh di 3 wilayah, itu pun ada perkara yang saya dah pernah sebut dulu, tapi kita pun tak tahu benda ni berlaku bila. Okey. Dan ini adalah 6 perkara yang digariskan pengarang akan berlaku sebagai 6 perkara tanda akhir. Saya bacakan dulu. Yang pertamanya adalah keluarnya binatang dari perut bumi, satu. Yang kedua, api yang mengumpulkan manusia. 2, ya, api yang mengumpulkan manusia. 3, tempat keluarnya api tersebut. 4, cara ia mengumpulkan manusia. 5, bumi tempat berkumpul. 6, pengumpulan di dunia. Itu ada 6 tajuk yang berkaitan dengan tanda akhir. Tapi daripada 6 tajuk ni sebenarnya dia bahaskan 2 saja. Yang banyak-banyak tadi tu semua merupakan sifat kepada kemunculan api yang mengumpulkan manusia. Okey. Api ni kat mana? Api ni dia dalam satu riwayat dia akan keluar daripada Eden. Eden ni mana? Eden ni di Yaman, di Teluk Eden. Tempat di mana Teluk Eden ni di bahagian barat Yaman lah. Antara kawasan yang dikuasai oleh puak pemberontak pemisah Houthi Yaman tu. Yang baru pergi rompak satu kapal, ya. Tahu tak dengar cerita tak ni? Kapal tu bukan kapal perang yang dia rompak tu, ya. Kapal tu kapal kargo Galaxy tu berlayar daripada Turki ke India dalam pelayaran, tengah pelayaran. Lalu di Laut Merah sampai di kawasan Yaman Aden itu dicegat, dirampas, dirompak oleh puak pemberontak Houthi. Berapa ramai kru dalam tu? 22 orang. Tak ada seorang pun Yahudi. 22 orang tu. Cuma pemilik kapal itu seorang warga negara Israel, pemilik kapal. Pelik ke tak? Kerana banyak kapal, beribu kapal atas muka bumi ni, pemilik dia adalah orang Yahudi. Biasalah tuan-tuan, Yahudi memang dia menguasai ekonomi. Sekadar dia nak memiliki kapal laut, dia nak memiliki kapal terbang yang disewakan ke syarikat airline tu banyak, hadirin sekalian. Tapi tuan-tuan tengok macam mana manipulasi media berlaku, kan? Manipulasi media berlaku sehingga kita menganggap itu sebagai sebuah kejayaan. Dah, itu lanun tu tuan-tuan. Ya, lanun Syiah Houthi, puak pemisah. Tapi berita menggambarkan mereka ni tentera Yaman. Ini silap. Okey, berita menggambarkan mereka tentera Yaman.
Jadi ini antara benda yang sangat-sangat kita faham, kerana maklumat bagi saya tidak sampai dalam keadaan yang baik kepada masyarakat. Okey, sebelum kita lanjutkan topik kita ni, saya bagi update sikitlah tuan-tuan, situasi setakat hari ini berapa hari bulan? Setakat 21 hari bulan 11, ya. Yang mana kita menuju ke hari yang ke-60 ataupun masuk melengkapkan bulan kedua konflik antara Palestin dan juga Israel ini, tuan-tuan. Siapa sedang mendominasi lapangan peperangan pada hemat tuan-tuan? Siapa sedang mendominasi? Khilaf Palestin, Israel. Macam tuan-tuan, macam mana? Apa pendapat tuan-tuan? Siapa sedang mendominasi lapangan peperangan pada hari ini? Palestin? Tak. Suka untuk kita jawab, ya? Sebab apa? Ya, kita ada pertindihan maklumat yang banyak sebenarnya. Bergantung, hadirin sekalian, daripada mana kita ambil maklumat dan berita. Saya bawa tuan-tuan laporan daripada lapangan setakat hari ini. Belum cukup 60 hari, serangan daripada pihak IDF Israel telah sampai ke bandar Khan Yunis. Khan Yunis ni adalah bandar kedua terbesar dalam Gaza selepas Gaza City, dan dia berkedudukan paling dekat dengan sempadan Rafah. Maknanya bandar Khan Yunis ni berada pada daerah kedua yang terakhir sebelum Rafah. Jadi apa yang tuan-tuan boleh faham? Kita dah tak ada cerita dah, tak ada laporan tentang North Gaza, iaitu utara Gaza, kerana sudah jatuh ke tangan IDF. Gaza City telah dikepung penuh, tinggal mereka melengkapkan kepungan di bahagian laut. Sekarang ni mereka buat kepungan U, kepungan U, dan mereka nak lengkapkan kepungan di bahagian laut untuk Gaza City. Antara Gaza City ke Khan Yunis, ini kawasan middle Gaza, tidak banyak pusat-pusat ataupun tempat-tempat yang penting, melainkan banyak kawasan perumahan, dan seterusnya mereka menyasarkan untuk menyerang bandar Khan Yunis yang saya sebutkan tadi. Baik, di sini tuan-tuan boleh lihat apa sebenarnya yang berlaku di lapangan daripada maklumat yang biasanya kita terima. Sebab itu pihak IDF Israel tidak pernah menginginkan gencatan senjata. Sebab apa dia tak nak gencatan senjata? Sifirnya mudah. Selagi mereka berada dalam dominasi ke atas peperangan, mereka takkan minta gencatan senjata. Kerana usaha untuk mereka mendapatkan keseluruhan Gaza telah berlaku sejak tahun 1980 lagi. Dan ini adalah peluang keemasan yang paling besar yang mereka dapatkan untuk menakluk keseluruhan Gaza. Ada banyak faktor, tuan-tuan. Antara faktor pertama dia adalah Benjamin Netanyahu itu sendiri, yang kedudukannya sebagai Perdana Menteri terumbang-ambing, dan dia dapat kedudukan itu kerana akhirnya bergabung dengan 21 kerusi dari blok Parti Pembangkang, dan 21 kerusi ini adalah daripada blok ultra Yahudi dari kalangan Ortodoks, tuan-tuan. Maksudnya apa? Antaranya adalah Parti Ozma dan juga Parti United Torah. Jangan main, dia punya sentimen agama tu, parti tu pun dia bagi nama United Torah. Kita pun tak ada parti politik nama Quran, Al-Quran, Parti Al-Quran ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia bagi nama United Torah. Ozma presidennya jadi Menteri Keselamatan, Itamar Ben-Gvir. Ini adalah menteri yang paling lantang dan paling kurang ajar dalam kalangan menteri Zionis hari ini. Baru berapa hari naik jadi menteri, tahun sudah, ya, dia terus buat lawatan pencerobohan di Masjid Al-Aqsa. Jadi Benjamin Netanyahu pada hari ini dia dihimpit oleh puak-puak ni. Dia tu sendiri dah ekstremis, dihimpit pula oleh puak ultra Yahudi, ya, dan
Itulah kita tengok kenapa dan mengapa berlaku situasi seperti hari ini. Netanyahu dia tak banyak pilihan, sebab kalau 21 orang ni tarik sokongan, dia jatuh sebagai Perdana Menteri. Tapi sekarang ni kerana dia dapat meluluskan kerajaan perpaduan darurat itu di Israel, menyebabkan kedudukan ni selamat buat masa ni. Tapi kalau dia jatuh, dia akan ke penjara tuan-tuan, sebab Netanyahu dia terlibat dalam skandal pengubahan wang haram yang dimasukkan direct ke akaun isteri dia, sekitar lebih kurang 100 juta US dollar. Korup juga, makan rasuah juga Netanyahu ni, tu banyak apa? Kan? Ini satu. Sebab tu dia takkan berundur ataupun dia takkan masuk gear reverse dalam peperangan ni. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, ya, dia mengambil kesempatan atas kerapuhan politik di Amerika, sebab Amerika paling penting. Sebab itu kalau kita tengok, ini adalah antara perang yang paling dahsyat membunuh orang awam, yang mana PBB dan Amerika kuasa besar tak boleh nak buat apa-apa langsung. Sebab apa? Banyak faktor. Dia mengambil kesempatan atas kerapuhan sosok presiden. Joe Biden ni, saya tak tahu kalau tuan-tuan bercakap dengan dia ni sedar ke tak sedar. Dia ni tua dan kadang-kadang dia ni dah tak berapa betul. Kan? Tuan-tuan tengok cara dia pun kadang-kadang dia ni loading, dah jadi pening macam itu dia. Dan isu dia sekarang ni adalah konflik. Tahun depan akan berlaku presiden election di Amerika. Bila nak berlaku pilihan raya presiden di Amerika ni, setiap calon akan menzahirkan yang mereka ni pro kepada Zionis. Sebab apa? Sebab dana keuangan ataupun dana untuk modal pilihan raya ini datangnya daripada kelompok-kelompok pendukung kepada Zionis. Jadi tak guna sekarang ni tuan-tuan, baik Republican maupun Demokratik, mereka masing-masing akan menzahirkan yang mereka support perjuangan Zionis. Dan ini digunakan sepenuhnya ruang ini oleh Benjamin Netanyahu. Satu. Dua. Yang ketiga, hadirin sekalian, Benjamin Netanyahu menggunakan situasi di mana Hamas memulakan serangan 7 Oktober dan sampai sekarang dia masih lagi menggunakan justifikasi mereka bertindak balas. Jadi sebab peluang dia nak dapat tu susah. Jadi dia gunakan ruang itu sehabis-habis mungkin. Dan kalaupun tak berlaku 7 Oktober baru ni, mereka tetap akan dalam perancangan untuk merampas keseluruhan Gaza, sebab ada berapa projek mega yang akan dilaksanakan yang melibatkan tanah Gaza itu sendiri. Yang pertamanya antaranya penerokaan hasil laut, gas asli. Yang keduanya adalah pembinaan Ben Gurion Canal, satu terusan Ben Gurion, terusan baharu yang kita sudah pasti kalau terusan itu dibuka, maka tidak akan adalah, kita kata majoriti kapal-kapal Eropah ini akan ikut terusan tersebut berbanding dengan memilih untuk mengikut terusan Suez. Sebab dia akan buat. Sebab itu dia tak akan masuk gear reverse daripada peperangan ini, apatah lagi dia sedang mendominasi peperangan. Baru-baru ni ada satu kejayaan kecil apabila Qatar dan Mesir berjaya melobi ataupun menjadi orang tengah antara Hamas dan Israel. Dia bukan Palestinian Authority, bukan kerajaan, dia antara orang yang berperang, pihak yang berperang, Hamas dan Israel, dalam mendapatkan persetujuan gencatan senjata. Kita maklum apa stand negara Arab. Stand negara Arab ni tuan-tuan hampir keseluruhannya senada menuntut gencatan senjata. Dan operasi menyelamat perubatan baru-baru ni kita lihat, alhamdulillah, ada pergerakan yang positif di mana banyak pesakit-pesakit yang telah dibawa keluar dan dipindahkan ke hospital di Mesir dan di Ankara, Turki, terbang naik flight, bawa keluar, dibawa ke Turki. Dan bagi pesakit yang perlu menerima rawatan paling segera, Jordan telah mula membina hospital Medan, hospital tentera di dalam bandar Khan Yunis. Okey, ini di sebalik masyarakat Islam hanya menghukum negara Arab tak buat apa-apa. Negara Arab bukan dia tak mau berperang tuan-tuan.
Saya cakap terus terang kepada tuan-tuan, banyak kali saya ulang di mana-mana tempat, memang ada negara Arab yang tuan-tuan boleh keluarkan daripada radar pembebasan Palestin, sebab dia orang memang tak ada pun intention, ya, untuk membebaskan Palestin, itu tak ada. Terutamanya Arab Saudi dan beberapa negara sekutu dia, sekutu politik dia di Rantau Teluk. Tapi tuan-tuan tak boleh samakan semua negara Arab begitu, ya. Terutama generasi macam saya, tuan-tuan, generasi yang lahir selepas tahun 80-an, yang tak pernah sekali pun celik mata melihat Arab berperang dengan Israel. Tapi tuan-tuan, tahun 73 tuan-tuan dah ada. Tuan-tuan lihat macam mana Mesir berperang walaupun tempoh 2 minggu dengan Israel. Tahun 1967, tahun 1952, tahun 1948. Ya, walaupun mungkin hari ini kita tak ada lah generasi tahun 1948 ini, dah tak ramai. Tapi kalau kita kira angka korban di pihak tentera negara Arab dalam 4 pertembungan besar itu, sudah mencecah lebih daripada 20,000 nyawa tentera yang terkorban berperang dengan Israel. Cuma lately 50 tahun kebelakangan sejak 1973, coraknya agak sedikit berbeza. Dan kita tak duduk dalam situasi mereka. Tapi itu tidak bermakna kita boleh menafikan sumbangan mereka. Ya, mereka selamatkan. Walaupun saya cakap terus terang kepada tuan-tuan, saya laporkan maklumat-maklumat yang fakta dan rasmi sahaja, yang saya tak berselindung apa-apa. Negara Arab satu pun dia tak fikir pasal Hamas, tuan-tuan. Ini saya cakap terus terang, ya. Semua negara Arab bermasalah dengan Hamas kecuali Qatar, dan Qatar pun mula bermasalah dengan Hamas sejak 7 Oktober lalu. Ini realiti. Sebab itu kita baca beberapa media Arab, kita akan mendapati bahawa terdapat ura-ura Hamas bakal memindahkan HQ-nya daripada Doha, Qatar ke Iran. Dan Iran belum memberi jawapan kata putus berkenaan dengan permohonan itu. Apa sebab? Semua negara Arab masalah dengan Hamas. Ini dia bab politik, geopolitik negara Arab. Kita nak interfere, kita nak sembang sangat pun, dia pun jadi pening kepala. Tapi realitinya begitu. Tak ada negara Arab pun fikir pasal Hamas, tetapi mereka bertindak fikir tentang keselamatan ataupun nyawa dan darah rakyat Palestin, walaupun kita tak nampak macam mereka buat something. Sebab kita tak nampak mereka melakukan tindakan ketenteraan. Tindakan ketenteraan bukan tak pernah berlaku, pernah, tetapi dia merupakan jalan akhir. Apa yang negara-negara Arab ini ingin pastikan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan tindakan ketenteraan adalah jaminan keselamatan nyawa rakyat mereka. Terutama Arab ni, dia banyak pusat kedudukan dia, tuan-tuan. Dia berpusat, dia duduk ni. Dia kalau kata bandar-bandar besar di Arab ni, dia punya kepadatan density dia tu terlalu tinggi, tuan-tuan. Baik bandar-bandar selain bandar utama, macam luar Kahirah apa semua tu kan, macam bandar Al-Arish di Sinai, itu nampak bandar macam kita tak pernah dengar, Ismailia, tapi penduduk dia ramai. Jadi apa yang menjadi keutamaan negara Arab sebelum melakukan sebarang tindak balas ketenteraan yang sudah pasti mereka juga akan terdedah kepada tindak balas barat, mereka akan pastikan nyawa dan keselamatan rakyatnya terjamin terlebih dahulu. Apabila mereka dapat jaminan itu, barulah saya yakin mereka akan bertindak dari segi ketenteraan, terutamanya apabila perang ini dah tak masuk akal dah kalau kita tengok daripada segi tindak tanduk Zionis buat kerja. Sebab dia dah tak fikir apa pun dah sekarang ni, hadirin sekalian. Dia terus memberi tekanan demi, sebab dia tahu yang Hamas tak boleh tak boleh perangi mereka daripada segi kekuatan udara. Dia tahu. Jadi dia buat betul-betul. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, majoriti kematian berlaku kerana serangan airstrike, serangan udara. Ini yang sedang berlaku pada waktu ini. Jadi hadirin sekalian, walaupun ada kejayaan Qatar dan Mesir melobi untuk gencatan senjata dan dipersetujui oleh Israel. Kenapa Israel setuju? Ada dua tekanan yang dia terima. Satu, pergerakan aset tempur darat Mesir daripada Suez menuju ke Sinai. Satu, laporan ni tak masuk berita di Malaysia. Ya, saya hubungi kawan saya di Mesir, bekas pelajar Azhar sama macam saya, orang Mesir. Dia kata dalam sekali tentera simpanan dalam mood standby di Mesir. Dan yang kedua, tekanan daripada Jordan. Jordan juga menggerakkan aset tempur daratnya ke sempadan tebing barat,
Dan Jordan tidak menyambung perjanjian tenaga dengan Israel yang melibatkan perjanjian elektrik dan air. Ini memberi tekanan besar kepada Israel. Akhirnya dia setuju gencatan senjata di bawah klausa humanitarian pause, dipanggil gencatan kemanusiaan, untuk memberi kesinambungan hayat kepada mangsa perang. Dia sendiri yang lanyak, kan? Kalau nak bagi kesinambungan, lanyaklah, janganlah lanyak rakyat. Sampai orang Gaza tu sendiri sebahagian bercakap, kau lanyak Hamas cukup lah, kau lanyak kami buat apa? Tapi sebab tuan-tuan, kita deal dengan orang yang gila, tuan-tuan. Orang yang nyawa manusia tu dia tak ada nilai dia sama sekali. Tuan-tuan harus ingat, kenapa dia menyasarkan bunuh budak-budak? Jarang orang nak sebut benda ni. Perasan tak? Dia attack, dia aim budak. Sebab tu budak banyak mati. Daripada jumlah 15,000 lebih dah kematian hari ni, 4,000 lebih ke 5,000 sahaja budak kanak-kanak, termasuk bayi. Itu secara indirectly, tuan-tuan, itu ritual sihir sebenarnya. Kita tak nampak. Udah mengarut lah bila kita kata apa benda pula perang main ritual sihir. Tuan-tuan harus ingat, ya, Israel ni Zionis ni, dia sebuah aliran yang masuk ke dalam agama Yahudi. Asalnya tak ada Zionis ni, tapi dia bawa masuk aliran gerakan ini dengan doktrin dia, dan diterapkan semangat Zionis ini kepada warga-warga Yahudi Israel ini melalui parti-parti politik mereka, ya. Dan Zionis ni apa benda, tuan-tuan? Zionis ni, pendukung Zionis adalah pemuja-pemuja syaitan daripada kalangan penganut Yahudi Kabbalah. Kabbalah ni bukan Yahudi pun sebenarnya. Kabbalah adalah penganut Yahudi yang menyembah syaitan. Apa benda ni? Tuan-tuan boleh Google, cari Kabbalah, tuan-tuan akan dapat jawapan. Mereka ni mengamalkan ritual pembunuhan demi mengekalkan kuasa. Cumanya dia tak buat lah, tuan-tuan, macam Tok Bomoh orang dulu buat. Dia pergi sembelih, angkat budak angkatan depan gitu. Tak ada. Indirectly dia buat benda ni sekarang. Contoh saya bagi, benda ni Allah mention dalam Quran. Siapa dulu buat kerja ni, tuan-tuan, nak mengekalkan kuasa dalam Quran? Fir'aun. Apa ayat dia? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun dah buat lama benda ni. Dia sembelih budak-budak lelaki daripada kalangan kaum Bani Israel. Sebenarnya dia bukan takut muncul Nabi ke apa. Fir'aun tahu benda, tuan-tuan, pasal Nabi. Dia tak tahu benda, kan? Dia bukan Bani Israel. Nak kira Nabi tak Nabi. Cuma dia tengok Bani Israel mula bercakap. Apabila dikastakan, Bani Israel waktu tu kena dasar appetite. Dipanggil istilah moden, kasta dengan Fir'aun. Jadi Bani Israel mula bercakap-cakap tentang akan munculnya seorang Nabi. Benda ni digunakan oleh Fir'aun buat genosid, pembunuhan kanak-kanak bagi ritual sihir dia. Sebab tu dia pilih kaum Bani Israel. Dia pilih. Dia nak bagi tak nampak sangat, dia selang tahun. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Tu zaman Musa lahir, tahun kena bunuh. Zaman Harun lahir, tahun selamat. Itu dia. Ni kisah cerita dia. Dia bunuh. Buat apa? Ritual sihir bagi mengekalkan kuasa. Benda ni dah bermula bila, tuan-tuan? Dari sejak zaman Namrud lagi. Namrud bukan pengasas kerajaan Babylon, ayah dia. Tapi Namrud yang mula gila kuasa, apa benda pertama yang dia buat untuk mendapatkan kuasa? Pembunuhan. Siapa yang dia bunuh? Ayah dia sendiri. Ini kisah dia, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok gilanya mereka melakukan pembunuhan pada hari ini sampai ke satu tahap yang sudah tidak masuk akal. Dapatlah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dalam tempoh 5 hari bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Tapi tuan-tuan, ini masalah dia, ya, Zionis. Pertama sekali, kita pun tak yakin dia akan buat. Kita tak yakin dia akan buat. Kalaupun dia buat, dia takkan patuh 100%.
Bahkan ketika serangan berhenti, dia akan gunakan peluang itu sebaik mungkin, ya, untuk menguasai lagi beberapa kawasan dan daerah di dalam Gaza. Satu. Yang kedua, kesepakatan itu tidak melibatkan ataupun tidak dinyatakan tarikh pelaksanaan. Bila tiada tarikh pelaksanaan ni tuan-tuan, kita pun tak tahu dia nak laksana bila. Kalau dia bagi tempoh akhir Februari, tak jadi apa dah saya rasa kalau dah akhir Februari. Ini berapa lama lagi boleh bertahan ni tuan-tuan? Paling lama akhir Disember habis. Ini realiti dia. Sebab tu tuan-tuan saya tengok, saya tak tahulah, tapi saya rasa maklumat ni tak sampai pada kita. Ismail Haniyeh kenal kan? Pengerusi ataupun presiden kepada Hamas. Dia jumpa dengan siapa? Dia jumpa Iran. Dia jumpa dengan Ayatollah. Iran ni kuasa politik dia, pemegang kuasa besar dia adalah Ayatollah dia tu. Dia mohon supaya Iran support masuk dalam kancah perang ni. Iran jawab apa? Kita tak boleh terlibat dalam kancah peperangan ni. Tengok tuan-tuan. Syiah ni lah cerita dia. Tapi orang tak kenal Syiah ni siapa. Hari ni orang puji Yaman pergi rompak kapal. Syiah Houthi buat. Saya boleh cerita lah dari segi geopolitik kenapa dia buat macam tu. Tapi ni kerja Syiah. Saya dah cakap tuan-tuan, jangankan kata Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Mekah pun tak ada nilai bagi dia. Dia hanya buat sesuatu yang boleh menguntungkan dia, ya. Dan dia boleh meluaskan kekuasaan dia. Dalam keadaan begini dia nak support? Tak. Dia takkan masuk. Tuan-tuan. Negara paling kuat sembang, tuan-tuan. Betul, saya kalau cakap Syiah ni, kalau Iran ni memang berangin selalu tuan-tuan. Memang nak bagi makan selipar, saya terus terang. Ayatullah dia tu. Cakap nak dapat sokongan kaum muslimin, cakap macam-macam. Pernah buat tindakan. Sebut bila Iran pernah berperang dengan Israel dalam sepanjang sejarah. Tak sekali pun pernah mereka berperang dengan Israel. Tak sekali. Bahkan dia antara negara terawal selepas Turki mengiktiraf kedaulatan Israel. Cuma dia tarik balik lah lepas zaman revolusi Iran tu kan, sebab naik revolusi Islam Syiah lah. Sebelum tu Syiah juga, tapi sekular. Ini Syiah, aliran Syiah totok, begitu. Jadi inilah yang kita nampak tuan-tuan. Jadi apa yang kita kena bersedia untuk situasi ini, ya? Pertama, Gaza jatuh, kita kena bersedia. Walaupun kita akan doa lah tuan-tuan, ya, Allah selamatkan. Tapi rentak daripada segi situasi peperangan semasa, itulah yang bakal kita lihat kalau tidak ada apa-apa perubahan. Yang kedua, selain daripada matlamat mengambil alih keseluruhan Gaza, Israel juga akan menjalankan operasi melumpuhkan Hamas 100%. Kerana bila dia nak menjalankan pentadbiran baharu di semenanjung Gaza, dia akan make sure, dia akan pastikan tidak ada lagi kelompok yang boleh mendatangkan kekacauan dan memberontak kepada mereka. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, PLO pun hancur. Dulu ada PLO, dulu sebelum Hamas ni, dia PLO lah tuan-tuan, Palestinian Liberation Organization. Tapi hampir berjaya dilumpuhkan keseluruhannya oleh Israel. Dan sekarang ni dalam operasi melumpuhkan Hamas. Beginilah tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian. Kita yakin sahaja sudahlah dengan janji Allah Ta'ala. Sebab kita nak buat apa tuan-tuan? Nothing to do. Percayalah tuan-tuan. Bolehlah sumbang sedikit, lebih-lebih kurang. Tuan-tuan nak memutuskan hubungan tuan-tuan dengan Yahudi, tak boleh selagi tuan-tuan ada kenderaan, selagi tuan-tuan tak naik basikal kayuh, selagi tuan-tuan isi minyak, tuan-tuan tetap akan memberi sumbangan sen-sen tuan-tuan kepada syarikat-syarikat Yahudi. Kerana semua industri minyak, baik dalam negara kita atau di luar negara, akan ada saham sekurang-kurangnya saham Vanguard Group dan juga BlackRock Corporation. Tahu saham ni, tahu tuan-tuan dua ni apa? Dua ni adalah syarikat saham yang wujud dalam industri persenjataan Israel. Lagi teruk daripada McDonald. McDonald tu dia buat CSR lah, yang bukan McDonald kita, McDonald apa tu, McDonald Amerika tu. Cuma kita bayar royalty lah, cerita dia yang kena boycott tu kan. Tapi minyak kita nak buat macam mana? Dia dah bina benda ni ratusan tahun.
sehingga dia membuatkan hidup kita ni hampir setiap hari tak ada benda lah yang kita boleh terpisah dengan dia kan. Produk-produk dan sebagainya, orang buat apa satu kajian, rupanya deodorant, tak ada satu deodorant yang tak kait dengan syarikat dia. Maknanya sampai ke ketiak kita lah dia duduk labur. Ini cerita dia. Jadi kita nak buat apa tuan-tuan? Hak kita boleh buat, kita buatlah. Doa, kita doa lah kan. Nak pergi perang memang tak boleh, kita yakin sahaja dengan janji Allah Ta'ala cukup. Kerana apa yang kita dah maklum daripada pengajian kita ni, lebih kita orang belajar ni tuan-tuan, orang mengaji, apa yang kita dah dapat input daripada pengajian kita selama ni? Bukankah Nabi SAW telah menyatakan bahawa bumi Syam adalah bumi kepada kerajaan umatnya di akhir zaman? Tunggu je lah tuan-tuan. Walaupun pada hari ini saya tak mahu menyedapkan hati tuan-tuan dengan menyatakan Israel sedang kalah, kerana realitinya tak macam tu. Saya bawa laporan yang betul. Walaupun sekarang mereka sedang mendominasi, tapi bagilah, tak apalah, mereka nak gembira sedikit yang mereka menyangka mereka akan mendapat kemenangan besar. Tuan-tuan ingatlah peristiwa Fir'aun cukup. Fir'aun bila dapat maklumat SB risikan dia, ke mana Musa pergi bawa Bani Israel? Dia menuju ke kawasan Laut Mati. Oh, cantik. Gembiranya Fir'aun pada masa tu sebab dia fikir Musa nak lari ke mana. Tuan-tuan, turun daripada istana dengan angkuh, bawa bala tentera. Tuan-tuan, dia kata ini adalah hari kehancuran. Hari itu 10 Muharram, hari kehancuran Musa dan pengikutnya dan kaumnya. Dia tak tahu sebenarnya dia turun istana dengan keadaan angkuh itu adalah merupakan hari terakhir dia. Hilanglah dia, bukan setakat hilang kekuasaan, hilang nyawa terus ya. Benda yang sama kita harap Allah akan berikan kepada Zionis, laknatullah ini. Kerana tuan-tuan yakinlah, kalaupun mungkin tidak Hamas yang membebaskan, telah tertulis di sisi Allah Ta'ala siapa pihak yang akan membebaskan tanah Palestin dan Baitul Maqdis ini. Kita tunggu sajalah. Ia masih menjadi suatu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Kalau lumpuh pun brigade yang sedang berperang hari ini, itu tidak membawa maksud Islam terus lumpuh di bumi Syam. Allah dah janji, Nabi dah janji, bumi Syam akan menjadi bumi terbaik untuk umat ini di akhir zaman. Di sanalah kerajaan umat Islam. Dan siapa yang membebaskan bumi Syam dan Baitul Maqdis, dia adalah merupakan watak yang sangat penting. Kerana apa tuan-tuan? Dia akan memimpin sebuah kerajaan yang Allah akan turunkan Nabi Allah Isa alaihi salam dalam kerajaan itu. Saya bersyukur banyak tuan-tuan. Dulu kalau kita cerita nak kaitkan peristiwa dengan hadis akhir zaman ni, macam-macam orang kata. Kau ni berangan nak kiamat lah, macam-macam kan? Macam-macam orang cakap. Hatta sebahagian ustaz-ustaz sendiri pun yang tak tahulah, dia allergic benar bila dengar cerita akhir zaman ni. Semua dia bakulkan itu semua berlaku nanti di akhir zaman. Tu dia macam jauh sangat. Tapi sekarang bila berlaku situasi sekarang, alhamdulillah, saya tengok rentaknya orang sudah tidak janggal lagi bila nak menyebut inilah detik-detik kepada terbinanya sebuah kerajaan baharu di bumi Syam yang akhirnya turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Maknanya kita dah boleh accept sedikit demi sedikit yang kita dah berada dalam fasa tersebut. Hadirin mati Allah sekalian ya. Jadi kita sabar je lah, kita tunggulah ya. Kita tidaklah diuji lebih berat daripada mereka yang diuji di sana tuan-tuan. Kita banyak benda yang kita tak boleh buat sebagai seorang Muslim, rakyat dalam sebuah wilayah Muslim yang berdaulat. Kita juga terikat kepada undang-undang dan peraturan di bawah kerajaan kita. Dan kita nak suka ke tak suka tuan-tuan, begitulah kerajaan kita dan hampir keseluruhan kerajaan umat Islam, 57 buah negara Islam, semuanya ke arah kesepakatan two state solution, pembahagian dua wilayah ini, yang bermaksud Israel tidak akan terusir daripada tanah Palestin. Sebaliknya, Israel perlu memberi hak kepada perjanjian sempadan yang mereka sendiri telah sepakati antara mereka dan Palestin. Tapi tuan-tuan, sekali lagi saya sebut, suka atau tidak, kena terima hakikat itu. Kerana apa?
Saya dah pernah sebut kepada tuan-tuan, keberadaan Yahudi di bumi Syam akan kekal hingga turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Masakan tidak, Nabi Isa itu nanti dia membunuh siapa? Dajjal. Dajjal tu siapa waktu itu? Pemimpin kepada ketenteraan Yahudi. Kalau Yahudi ada ketenteraannya lagi pada masa tu, wilayahnya masih ada, ketenteraannya masih ada. Pada waktu Dajjal keluar dan pimpin tentera Yahudi pada waktu itu. Itulah kehancuran dia total. Tuan-tuan, dia macam ni. Saya bagi tuan-tuan kronologi sebenarnya, tapi yang ni saya simpulkan. Dulu kita dah pernah sebut dah. Yahudi ni akhir zaman ni, ketika mereka di puncak kuasa ni, saya rasa sepakat kita semua dah, kita maklum dia berada di puncak kuasa pada hari ni. Okey, walaupun dia negara dia tu macam tu lah Israel tu, tapi kita tahu kuasa besar nombor satu ni ada dunia Amerika. Di sebalik latar politik Amerika, dia yang menentukan, buat dia. Kita tahu maklumat ni. Dia telah berada di puncak kuasa pada hari ini. Okey. Yahudi ni bila dia berada di puncak kuasa dan puncak Iliyin. Apa makna puncak Iliyin? Iliyin ni makna dia, mereka ni kaum Yahudi berhimpun di Baitul Maqdis. Sekarang ni dah berhimpun dah tuan-tuan. Walaupun populasi Yahudi ada 16 juta, tapi dah lebih separuh sebenarnya berada di Israel. Tatkala dia berada dalam keadaan itu, seperti yang kita lihat hari ini, dia akan mengalami dua keadaan. Pertama, dia akan melalui keadaan kejatuhan dia. Nihayatu majdi Israel dipanggil dalam bahasa Arab, iaitu tamatnya keagungan Israel. Dia akan jatuh. Bila dia akan jatuh, inilah rentetan dia tuan-tuan. Walaupun sekarang fakta peperangan lapangan, dia mendominasi dan dia berada dalam radar untuk menguasai seluruh Gaza. Kita tak nafi. Akan tetapi dia tak boleh bersenang hati. Ya. Kerana apa? Dia pun tak habis kat situ tuan-tuan. Sebab kalau dia dapat Gaza, dia akan langgar mana? Dia akan langgar Baitul Maqdis. Nak langgar satu kota kaum muslimin, dia akan menerima reaksi daripada kaum muslimin yang berbeza dengan reaksi terhadap Gaza. Ini sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan tak, dia akan cuba sedaya upaya mendapatkan Baitul Maqdis tanpa peperangan. Perasan tak? Dia langgar juga, dia masuk, dia pakai polis dia apa semua dia buat, tapi dia tak berperang langsung. Dia tak attack tebing barat macam dia attack Gaza. Sebab dia pun fikir tentang reaksi negara Islam, kaum muslimin bila kota suci dilanggar. Tapi kalau dia berjaya di Gaza, dia akan buat benda tu. Kalau dia tengok dengan cara lain dia tak dapat, dia akan buat dan dia akan berhadapan dengan ketenteraan kaum muslimin. Satu, dia akan jatuh. Jatuh itulah yang menyebabkan akhirnya tercapai two state solution itu. Dia buat perjanjian, mereka buat perjanjian, patuh, ya, mereka akan patuh. Sebab tu Nabi SAW sebut berlaku kedamaian dan kemakmuran di bumi Syam. Pasal apa tiba-tiba patuh pula? Sebab kalah perang. Selama ni dia pernah kalah tak? Dia tak pernah kalah. Sebab tu the action lain macam. Buat perjanjian pun tak guna, dia langgar. Sebab backup dia besar, tuan-tuan. Sudah backup dia besar, dia pula sentiasa berada dalam radar menang peperangan dalam perjanjian. Tapi kali ini dia kalah, dia baru tahu, baru nak boleh duduk diam. Tapi selama mana dia boleh duduk diam? Dia duduk diam sampai datangnya Dajjal, bangkitkan dia. Sebab itu kita akan nampak nanti tuan-tuan, Dajjal Al-Masihud Dajjal, dia akan datang dalam watak siapa? Bukan watak orang biasa, bukan watak ahli sihir, pemimpin. Watak pemimpin. Dia jentik balik kaum Yahudi ni, Zionis ni. Dah lama kalian duduk diam begini, bila lagi nak dapatkan balik kekuasaan yang pernah kalian dapatkan di tanah ini? Zionis pun, kaum Yahudi pun tersentak dengan jentikan itu. Mereka bangkit, langgar perjanjian. Keamanan yang berjaya dibina di bumi Syam akhirnya tercari. Tetapi Allah bantu kaum muslimin dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Mati Dajjal, kaum muslimin memerangi Yahudi sebagai penjenayah perang. Kerana apa? Melanggar perjanjian damai. Itulah hari dan tempoh kehancuran total
mereka. Habis. Kalau itu berlaku, Nabi sebut kepada Abdullah ibn al-Hiwalah, ketahuilah hari kiamat lebih dekat dengan kamu berbanding dengan dekatnya tanganku di atas kepalamu ini. Macam tu kan, nak habis dah tu kalau berlakunya keadaan yang demikian. Okey tuan-tuan, wallahu alam, insya-Allah. Baik, ni sekadar update lah, panjang pula update ni. Baik. Okey tuan-tuan, kita masuk balik. Ni cerita keluarnya binatang dari perut bumi. Hadirin sekalian, 320 tu Haji, ada kitab. Muka surat 320. Apa yang menarik tentang tanda keluarnya binatang dari perut bumi ini? Kerana yang pertamanya dia sabit dari Al-Quran. Tak banyak tanda kiamat yang sabit melalui Al-Quran secara nyata. Surah An-Naml, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh, Allah mak terjemahannya pun direct. Dan apabila telah berlakunya ketetapan ke atas mereka, maka dikeluarkan bagi mereka, kami keluarkan bagi mereka untuk mereka itu dabbah binatang minal ard, daripada bumi. Tukallimuhum, binatang ni bercakap, annan nasu kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia ini tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Okey. Baik. Ya Haji. Keagungan. Arab tak pernah tanya benda tu sebab Arab faham kami yang merujuk kepada aku itu menunjukkan keagungan bahasa seseorang. Macam tu. Sebab itu Arab, kalau seorang pelajar dengan lecturer dia, bila lecturer dia tanya persoalan-persoalan, dia tak boleh jawab. Di sisi kami tak boleh. Benda tu macam nak cakap macam dia menunjukkan keagungan, sedangkan yang jawab tu pelajar. Dia kena jawab di sisi aku lebih mulia. Di sisi saya, dia tak boleh kata kami. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu sebab kami hanya merujuk kepada ramai. Arab kami merujuk kepada ramai dan juga merujuk kepada word. Kalau diguna ke atas satu individu, itu menunjukkan ta'zim, keagungan, pengagungan. Contoh, Assalamualaikum. Walaupun saya bagi salam dekat haji seorang, saya sebut kum, kamu semua. Walhal Assalamualaikum lah seorang, kalau ikut dia punya grammar dia, kan? Macam tu. Tapi kenapa pakai kum walaupun seorang, yang masuk kamu semua, itu kerana ta'zim, kerana mengagungkan. Kalau syekh-syekh Arab ni, kadang dia bercakap dengan kita, dia tak sebut anta kamu kan. Dia cakap dengan dia cakap dengan kita seorang, dia cakap anta, dia cakap antum walaupun seorang. Sebab apa? Dia ta'zim, dia memuliakan. Baik, jelas? Okey, insya-Allah kita sambung selepas azan, insya-Allah. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah 8:30 kita berhenti lah ya. Boleh ya? Ada bola mana? Tak ada. Tak ada. Okey, kita bacakan dalil-dalil daripada as-sunnah berkaitan dengan dabbatul arab. Pertama sekali, Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 benda yang berlaku, kata Nabi, bila mana dia berlaku maka tak guna lagi lah iman bagi orang yang tak beriman sebelum itu atau orang yang tidak pernah berusaha untuk mencari kebaikan dari keimanan dia. Pertamanya, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Pada dia menunjukkan bila berlaku peristiwa ni tuan-tuan, dunia ni dah suntuk dan orang nak berubah ni payah. Ya, masa tu. Wad dajjal, dajjal bila muncul. Dajjal bila muncul, dia akan ubah keadaan sesuatu wilayah itu daripada suci bersih tanpa sebarang elemen-elemen kerosakan budaya, agama dan masyarakat, bertukar menjadi suatu keadaan yang tuan-tuan boleh lihat kat Saudi pada hari inilah, macam tu. Daripada satu wilayah yang bersih daripada sebarang elemen-elemen kerosakan yang zahir. Saudi ni bertahan dah lama, dia bina tak ada konsert, tak ada apa tuan-tuan. Perempuan dia dengan etika pakaian dia, undang-undang dia, tak kira lah, walaupun dia naik flight dia cabut tudung dia. Memang saya pernah kena pun, duduk sebelah perempuan Arab daripada Saudi lah, pakai semua elok kan. Lepas tu dia bangun pergi bilik air, lama tunggu tu dia keluar balik, awak duduk sebelah saya tak pakai tudung. Saya kata, kenapa duduk sini, orang lain punya seat, tak tu aku. Begitu kan. dia tak kata macam mana lah tuan-tuan. Saya pernah cerita, saya bawa apa ni, seorang jemaah umrah tu kan, dia pergi ziarah saudara dekat sana. Masa dia ambil kami tu pakai jubah, betul jubah habis, masuk dalam rumah cabut jubah dia, pakai seluar tight ketat gitu. Perempuan, pening kepala saya kan. Hormatlah sikit, kita ustaz pakai jubah ni kan. Jadi saya sampai berani jugalah, nampak dia jadi friendly, boleh bercakap begitu. Terus saya tanya dengan dia, apa tu tadi pakai, dia boleh jawab selama tu undang-undang kat luar. Bayang. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya negara dia lama pertahankan satu image yang baik begitu. Tapi hari ini tidak lagi berlaku, hadirin sekalian. Sebab tu siapa tak jaga iman, duduk dalam Saudi hari ini rosak habis. Dan tuan-tuan akan melihat perubahan drastik di kota Madinah bermula daripada sekarang. Sebab tu tuan-tuan tengok akan melihat kebanjiran orang-orang bukan Islam di Madinah yang semakin banyak. Hari ini jemaah ambil gambar video kan, dia berjalan dekat masjid apa semua kan, begitu. Sebab dia dah dibuka sebagai bandar pelancongan. Apa yang menjadi keharaman kaum muslimin di kaum non muslim di Mekah tidak menjadi larangan mereka di Madinah. Macam tu. Memang ada fatwa ulama begitu tuan-tuan. Dia pendapat Madinah ni dalam kalangan ulama ada 3. Pertama, mereka meletakkan apa yang haram bagi non-Muslim di Mekah haram juga di Madinah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, apa yang menjadi haram bagi non-Muslim di Mekah sebahagiannya menjadi haram juga di Madinah. Pendapat ketiga, dia kata tak, Madinah seperti tempat lain, apa pun yang menjadi larangan di sana, dia tak jadi larangan di Madinah. Pendapat itu telah digunakan oleh pemerintah dia sekarang dengan membuka seluas-luasnya Madinah menjadi bandar tourism. Kalau pun nak buat, kena ada etika. Kalau pun nak buat lah. Saya tak nafikan kalau orang non-Muslim masuk Madinah, tapi mungkin dia boleh terbuka hati dan sebagainya, melihat sakinah atau ketenangan yang ada di Madinah itu sendiri. Tetapi etika tak ada pakaian.
Dia boleh masuk, kalau dia nak seluar pendek lah. Kalau dia tak pakai tudung, dia tak pakai tudung. Sebenarnya berkeliaran jalan di Markaziah tu. Markaziah tu kawasan hotel di keliling masjid tu kan, elok selamba je. Ini juga menjawab persoalan kalau tuan-tuan tanya kenapa Perdana Menteri Singapura boleh masuk sampai kawasan masjid dalam ziarah dia hari tu. Ingat tak masa awal perang dulu dia pergi kan? Sebab memang boleh pun. Pemimpin-pemimpin bukan Islam pun semua memang boleh kalau nak pergi tu. Macam tu. Tapi itulah realiti dia. Sebab itu kita belajar dalam kronologi akhir zaman itu, Madinah akan sampai ke hari di mana berlakunya kehancuran ke atas kota tersebut. Baik. Wadabbatul ard, kata Nabi, dan tak berguna lagi iman kamu ketika munculnya dabbatul ard. Baik. Okey. Hadirin sekalian, Nabi pernah menyifatkan munculnya dabbatul ard dan terbitnya matahari daripada barat sebagai tanda-tanda akhir sebelum berlakunya kiamat. Maknanya moga-moganya kita tak tengoklah dua benda ni. Ya. Dabbatul ard ni macam seronok nak tengok kalau baca hadis. Tapi matahari terbit daripada barat tak sanggup nak tengok tuan-tuan. Tuan-tuan bayang bangun pagi tengok matahari terbit dari barat. Macam mana? Lain cerita dia. Pada waktu itu banyak orang nak beriman, tapi Allah tidak lagi menerima keimanan mereka. Sama juga ketika muncul dabbatul ard. Baik. Terdapat hadis Huzaifah ibn Usaid terdahulu mengenai tanda-tanda kiamat yang besar, yang antaranya disebutkan tentang binatang dabbah. Ya. Yang satu lagi disebutkan dengan word dabbatul ard, binatang dari bumi. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya dalam pendapat ini, saya punya pendapat hasil daripada kajian hadis akhir zaman yang saya buat. Tanda-tanda akhir fasa dia di mana? Bukan tanda besar, tanda akhir. Memang dah last tu, hujung, ketika terbit matahari dari barat dan munculnya dabbatul ard. Jadinya ada posibiliti ianya berlaku semua selepas kewafatan Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey. Di era Nabi Isa ni, daripada era kemenangan kaum muslimin di bumi Syam, hancur Madinah, Malhamah Kubra sampai Nabi Isa apa semua ni, ini fasa tanda besar. Tanda besar ni dia sekejap ni tuan-tuan, dia tak lama. Dia berlaku tu begitu pantas. Tempoh komplit semua tanda besar ni sekejap saja. Walaupun dia menjadi rahsia Allah Ta'ala, tapi saya ada keyakinan dia tak sampai pun sampai 100 tahun nak lengkapkan semua itu. Apabila Nabi menyifatkan seperti sifat kejadiannya seperti manik yang putus dari ikatan, macam mana dia keluar laju begitu, begitulah sifat berlakunya, kepantasan berlakunya ke semua hadis, ke semua tanda-tanda besar. Lepas tu habis tu, masuklah tanda yang kita baca malam ni, dan dunia pada masa itu hanya berbaki untuk melengkapkan tanda-tanda akhir. Okey? Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Umamah bahawa Nabi bersabda, takhrujud dabbah, akan munculnya binatang, fatasimun nasu ala kharatimihim, dan baunya menusuk hidung orang ramai. Bau, ya. Dalam hadis ni Nabi sifatkan dia ni berbau. Summa yu'ammiruna fikum hatta yashtariya ar-rajulul ba'ir, sehingga kemudian mereka bersesak-sesak kepada kamu sehingga ada orang yang membeli unta dan ditanya kepada orang lain, mimman ishtaraitahu, dari mana anda membelinya? Fayaqul, dia jawab, min ahadil mukhattiyin, dari orang-orang yang melangkah dan berjalan itu. Wallahu alam. Ya, tak tahu apa makna hadis ni. Ya, Haji tak faham, saya pun tak faham ni, sama gitu. Tak semua hadis kita faham. Memang betul tuan-tuan, memang tak semua hadis kita faham. Tapi hadis ni dimuatkan oleh pengarang kerana word hadis ni bermula dengan takhrujul dabbah, keluarnya dabbah, berbau busuk, dia ada bau dia. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sitan, segeralah kamu beramal sebelum datangnya 6 perkara. Wa dzakara minha, dan daripada 6 perkara itu Nabi sebut dabbatul ard, iaitu dabbatul ard. Baik. Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini menarik sikit tuan-tuan hadis ni. Cuba dengar. Takhrujud dabbah wa ma'aha asa Musa alaihi salam.
Nanti dabbah bila dia keluar, dia bawa bersama tongkat Nabi Musa alaihi salam, wa khatamu Sulaiman alaihi salam, dan dia juga membawa cincin Nabi Allah Sulaiman. Fatakhtimul kafir, dan hadirin sekalian, ya, lalu dia gunakan cincin Nabi Sulaiman tu untuk chop kepala orang kafir. Ya. Ya, baik. Dalam satu riwayat, anfal kafir bil khatim, dicop di hidung orang kafir itu. Dah bertanda dah cop kafir ni. Waktu tu kafir pakai cop. Ya. Baik. Wa tajlu wajhul mu'min bil asa, dan ia membersihkan wajah orang mukmin, menjadikan wajah orang mukmin bercahaya dengan tongkat Nabi Musa itu. Hatta anna ahlal khiwani la yajtami'una ala khiwanihim fayaqulu hadha ya mu'min wa yaqulu hadha kafir. Saat itu hadirin sekalian, ya, orang-orang yang duduk berhidang berkumpul di meja lah, ya, macam tu, mereka boleh kata wahai mukmin, wahai kafir, wahai mukmin, wahai kafir, sebab ada tanda. Begitu. Allahu alam, tuan-tuan. Inilah hadis yang menyifatkan tentang keluarnya Dajjal, keluarnya binatang dabbatul ard. Rupa binatang dari perut bumi. Pendapat pertama, Al-Qurtubi menyatakan bahawa, pendapat pertama, bahawa binatang itu adalah anak unta Nabi Saleh yang dipisahkan daripada ibunya ketika menyusu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, pendapat inilah yang paling sahih, wallahu a'lam. Saya tak ada komen, no komen bab ini, tuan-tuan. Baik. Ada hadis, ada pendapat ini disandarkan kepada riwayat Abu Daud daripada Huzaifah ibn Asid, di mana Rasulullah menyebutkan tentang binatang itu, lalu ia membawa hadis itu yang di dalamnya disebutkan tidak ada yang mengembalanya kecuali dia bersuara di antara rukun dan maqam Hajarul Aswad, ya, rukun Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Allahu alam apa makna dia. Baik. Cuma pengarang kata hadis ni lemah sangatlah, dia tak boleh diterima. Begitu. Okey. Baik. Tapi macam mana Al-Qurtubi boleh keluarkan pendapat haiwan itu anak unta Nabi Saleh? Baik. Imam Qurtubi sambung, sesungguhnya bagus orang yang berkata, sesungguhnya baiklah, maknanya baiklah pendapat orang yang berkata, ingatlah akan keluarnya anak unta Nabi Saleh yang memberi tanda mana yang kafir, mana yang beriman. Ya. Penguat Al-Qurtubi terhadap pendapat ini perlu ditinjau kerana hadis yang dijadikan sandaran itu, ya, hadis yang sangat bermasalah. Okeylah. Jadi kita nak terima ke tak terima? Kalau saya ke IB lah pendapat itu, sebab sandarannya itu amat longgar. Yang kedua, pendapat bahawa binatang dabbatul ard itu adalah jassasah. Kenal jassasah? Yang duduk jaga Dajjal dekat pulau ketika ditemui oleh Tamim Ad-Dari itu. Ada riwayat? Ada. Dalam hadis jassasah tersebut tidak terdapat petunjuk yang menunjukkan jassasah itu adalah binatang yang akan keluar pada akhir zaman. Kenapa pengarang komentar begini? Kerana pendapat ini dinisbahkan kepada hadis Tamim Ad-Dari itu sebagai dalil. Dajjal dijaga oleh seekor ataupun satu makhluk dipanggil jassasah. Tapi jassasah tu siapa? Adakah dia haiwan? Wallahu alam, tak disebut. Ya, hadis itu hanya menyebutkan bahawa Tamim Ad-Dari dan rakan-rakannya bertemu dengan satu makhluk berbulu lebat yang dia tak tahu mana depan mana belakang. Ya, dan ianya dikenali sebagai jassasah. Begitu. Tugasnya menjaga satu makhluk yang terikat, iaitu Dajjal. Ya. Lagi keadaan binatang yang sedang kita bicarakan ini yang memburuk-burukkan manusia kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Jelas bukan jassasah. Kerana jassasah ni sifat haiwan itu dia macam buruk sebab dia jaga Dajjal. Sedangkan dabbatul ard ni kalau keluar, dia memperingatkan manusia tentang ketidakyakinan mereka kepada ayat-ayat Allah. Baik. Jadi tertolak.
tertolaklah pendapat ini. Pendapat ketiga, bahawa binatang tersebut adalah ular yang melingkari dinding Kaabah yang disambar oleh seekor burung Raja Wali ketika orang-orang Quraisy hendak membangunkan Kaabah. Ni mesti tuan-tuan pertama kali dengar malam ni tuan-tuan. Ada. Ni bukan pendapat saya, pendapat Al-Imam Al-Qurtubi yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Tu dia. Baik. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Pendapat keempat, bahawa binatang tersebut adalah manusia yang ahli bicara, yang berdebat dengan ahli-ahli bid'ah dan kafir, agar mereka berhenti daripada perbuatan pesong mereka yang terpesong selama ini, ya. Maka binasalah orang yang binasa secara jelas, dan hiduplah orang yang hidup secara jelas. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dan dibantahnya sekaligus. Imam Qurtubi dia sebut pendapat ni, tapi dia bantah, dia tak setuju teruslah. Pendapat ni dah Nabi kata, Allah kata dalam Quran binatang lah, nak diubah kepada manusia, buat apa pula? Marah Al-Imam Al-Qurtubi. Begitu. Pendapat kelima, skip ni, Allahu Akbar, dah terlajak lah, bahawa binatang tersebut adalah sejenis binatang melata, bukan binatang spesifik yang memiliki keajaiban atau keanehan. Tak, kata binatang biasa je, ada ni, begitu. Baik hadirin sekalian, wallahu alam. Pendapat ni agak pelik, kerana ada yang menisbahkan pendapat ini adalah kuman-kuman dan bakteria yang merosakkan tubuh badan. Ni geng vaksin suka ni. Cerita ni, ya, wallahu alam. Hadirin mati Allah sekalian, inilah pendapat-pendapat yang dikeluarkan, daripada masalah apakah dia binatang dabbatul ar ini. Baik. Jadi hadirin sekalian, jawapan kesimpulan yang saya boleh simpulkan kepada tuan-tuan, kita tak dapat memastikan sebenarnya apa binatang itu, melainkan kita balik sahaja kepada zahir teks Quran dan hadis, di mana bila Nabi sebut binatang, kita anggap binatang je lah. Begitu, habis cerita. Macam mana rupa binatang tu, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Yang pastinya kita pun tak nak hidup dah zaman tu, kerana zaman yang kalau kita hidup pun tuan-tuan, kita dah berada pada fasa yang akhir sangat, dan kita pun tak tahu waktu tu kita dicop sebagai apa. Begitu kan? Jadi kita tahu tak pasti. Jadi mau kafir ke, mukmin ke. Kalau penceramah kena cop kafir, macam mana datang ceramah? Ada satu hal juga kan, tuan-tuan. Lama tak nampak ni, datang masjid, itulah dah kena cop. Sudah tuan-tuan. Jadi kita pun tak ada nak pilih hidup zaman itu kan. Begitu. Tapi kita kena syarahlah, sebab benda ni sampai daripada nas, dan bila ada nas kita boleh syarahkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pertemuan akan datang kita bahas lanjutan daripada dabbatul ard ni, kerana ada hadis yang membicarakan tempat keluarnya binatang tersebut. Wallahu alam. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, sekarang itu dulu, mudah-mudahan Allah berkati usaha kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lepas.